Salam sejahtera, salam Sarawak Maju Makmur dan salam UKAS, saluran informasi rakyat. Anda bersama saya, Sofia Jenang. Dan saya Lia Amira. Dalam rancangan Jurandau, sebuah program bual bicara terbitan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS yang mengupas pelbagai topik semasa. Program bual bicara ini akan memfokuskan inisiatif-inisiatif yang dilaksana oleh Kerajaan Sarawak serta isu-isu yang dihadapi rakyat negeri ini khasnya dan Malaysia amnya. Dan semestinya program bual bicara tidak lengkap tanpa tetamu jemputan untuk mengupas segala isu maupun topik yang akan kita bincangkan. Dan dalam siaran pertama ini, kita akan membicarakan perihal media dan komunikasi di Malaysia dan di Sarawak. Dan bersesuaian dengan topik ini, tetamu jemputan yang akan berandau bersama kita ialah Yang Berhormat Datuk Abdullah bin Haji Saidul, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS. Selamat datang, Datuk. Terima kasih kerana sudi menjemput saya, Sofia dan Lia. Terlebih dahulu, mewakili penerbit program kru dan warga kerja UKAS, kami amat menghargai kesudian Datuk untuk menerima undangan kami sebagai tetamu pertama dalam program Jurandau ini, yang mana kita akan membicarakan topik media dan komunikasi. Dan Datuk, kita mulakan bicara tentang peranan media secara amnya. Secara ringkas, bagaimanakah Datuk melihat peranan media dalam keadaan dunia terkini? Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada UKAS kerana mendirikan satu platform baru dalam aktiviti penyebaran maklumat selain daripada edisi UKAS, buletin UKAS yang memaparkan pelbagai berita. Dan memang trend terkini, podcast dan dialog dan sebagainya. Dan UKAS menyediakan Juh Berandau. Berandau ni maksud kita bersantailah di ruai rumah panjang ataupun di jeti kampung dan sebagainya. Kita berbicara secara santai dan memadangkan topik hari ini banyak saya difahamkan banyak berkaitan dengan media. Saya perlu jelaskan pada permulaan randau kita ni, bicara randau kita ni, bahawa saya bukanlah pakar media. Latar belakang saya pun bukan daripada media. Sebab saya yakin pada malam ini ada warga media di luar sana yang berpengalaman mungkin akan turut melihat siaran kita dan pandangan saya sebagai menteri yang bertugas tentang media dan juga mewakili kerajaan. Saya definasi media itself, sesuatu yang luas, tapi bukan yang baru. Dan dalam konteks dunia terkini, basically saya definekan itu sebagai satu proses penyaluran maklumat, vice versa, daripada seorang yang ingin menyampaikan maklumat peringkat kerajaan atau individu atau organisasi dan sebagainya. Media juga melibatkan peristiwa dan cerita, melibatkan gosip, dan juga media digunakan dalam konteks propaganda. Dan melalui media juga kita akan lihat the segmen negatifnya, kadang-kadang fitnah, buruk sangka dan sebagainya juga disalurkan melalui media. Tetapi kalau media zaman sekarang bertambah moden dengan gadget-gadget dan sebagainya, berbagai platform, kita ada influencer dan sebagainya, orang seperti influencer, bukan hanya melibatkan wartawan dan jurnalis. Tapi harus saya mulakan dalam konteks sejarah dulu, sedikit keagamaan. Yang beragama Islam tentu tahu bahawa ayat pertama dalam Al-Quran bercakap tentang, ada satu ayat, terjemah saya bukan orang alim sangat, tapi saya sentiasa I'm always guided by it. Ayat pertama kata bacalah, kan? Dalam ayat Al-Iqra tu, ketika Rasulullah mendapat wahyu, ayat tu kata bacalah, dan dalam ayat tu juga diterjemahkan ada perkataan mengajar dan menyalurkan maklumat. So it's nothing new. So and then saya juga kadang-kadang bercerita dengan kawan-kawan tentang usaha kita ke arah 5G dan sebagainya. Saya beritahu mereka semua 5G ataupun Wi-Fi ini nothing new.
wahyu adalah 10G agaknya, bagaimana Tuhan menurunkan ayat tu kepada semua Nabi kita. So it has happened long time ago. So maklumat secara amnya is becoming very important. It can be used for something positive, it can be used untuk negatif. Sebuah kerajaan boleh, sebuah negara boleh menjadi huru-hara disebabkan peranan media. Kalau nak cerita tentang peranan dan fungsi media dan sejarahnya, saya rasa 1 minggu pun saya habis cerita kita tu. Tapi semua tahu apa itu media. Kadang-kadang makcik di kedai yang sedang goreng pisang, sambil-sambilnya berjual goreng pisang ya, mun ada orang datang, dia akan nanya, berbotok nak, benar sih federal government kerajaan umumkan free handphone dengan wifi apa cerita yang dapat free handphone ke apa. So itu pun satu maklumat, cara penyaluran maklumat bukan daripada aliran perdana tetapi dari masyarakat sendiri. So basically it's about pengedaran maklumat. If you ask me, soalannya tadi mengenai keadaan media dalam yang terkini, ia semakin penting. Ya benar, ia semakin penting disebabkan perkembangan teknologi. Dulu kita hanya melihat TV dan radio, dengar radio. Sekarang ni you can get information from handphone. So semakin complicated, semakin sophisticatednya gadget kita, pengedaran maklumat ni semakin mudah, tetapi di situlah cabaran kita untuk memastikan maklumat itu benar dan sahih. Ada orang minat tentang benar sahih, ada minat tentang maklumat sensasi, sebetulkah orang itu kahwin lagi, betulkah dia ni dan sebagainya. So kita ada banyak segmen masyarakat di luar sana yang ada interest masing-masing. Mungkin warga muda ingin maklumat yang mereka minat tentang artis, tentang kerjaya mereka. Dan ada segmen orang keusahawanan mungkin melihat peluang perniagaan melalui media sosial ataupun bila kita perkenalkan digital economy. So dalam segmen digital economy yang besar ini, peranan media itu besar di situ. Because of that, we are going towards information that becoming very commercial. Kita tahu ramai kenapa timbulnya warga influencer. So they share content and they make money out of it. Dan semakin orang tu berpengaruh, semakinlah peranan dia menjadi penting kerana mungkin ada produk-produk tertentu, mungkin kopi kuatkah, minyak wangi, barang-barang di kopok, kita ada ramai warga muda yang menjadi berjaya dalam perniagaan. Ada karakter-karakter tertentu yang bahan-bahan kosmetik. Semuanya bermula sekarang telah bermain di platform digital, handphone dan sebagainya. So I will not elaborate much. Saya rasa di luar sana yang sedang melihat, sedang menyaksi siaran kita akan ada definisi sendiri apa itu media, dan tentu warga jurnalis yang menyaksi siaran kita akan mendefinisi sendiri kenapa peranan media semakin penting dan bagaimana media disalurkan. Dan we are going to digital, telekomunikasi very important dalam penyaluran media ini. So if you ask me, I can't find any reason kenapa media itu tidak penting, malah semakin penting sehingga hari kiamat. Yeah. Early on, Dato' mentioned about digital platform and all that. I think we at UKAS have also taken the initiative to get closer to the rakyat melalui buletin UKAS dalam 3 bahasa. Sekarang ni kita ada bahasa Melayu, bahasa Iban dan juga bahasa Cina. Baiklah, dari aspek teknologi dan evolusi pula media ya, bagaimana media mempengaruhi masyarakat dunia, terutama di Malaysia ini? Media ni basically adalah it's basically about contents and maklumat. It's about information, penyaluran maklumat, berita dan peristiwa yang seperti saya kata tadi. Media juga mengajar, media juga berkongsi melalui media ni semua. So it come together with the perkembangan teknologinya. Handphone. Dulu kita sekolah rendah, kita hanya mendengar maklumat daripada ibu bapa, daripada cikgu dan sahabat, dan juga televisyen hitam putih
kadang-kadang melalui cerita-cerita tertentu. Tapi peranan media ini, you're talking about dari segi teknologinya, is becoming, how do I say, kita ada maklumat, sekarang ni semua orang tahu Facebook, what else, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp group dan sebagainya. So it is becoming very important components of our life, bukan hanya di pihak kerajaan, masyarakat biasa, tetapi juga malah dari segi sosioekonomi. Grab contohnya, so it's become makanan, taksi, kenderaan, Part and parcel of it's our puzzle, yeah. It's very important. So we can't run away from it. Neither we want to untuk mengelak perkembangan ini. We have to subscribe, mendakap perkembangan ini dengan cepat. So sesiapa yang ketinggalan dalam aspek ini, saya rasa rugilah dalam pelbagai perkara. So that's why dalam kita nak memajukan sebuah negara, bukan hanya dari segi pembangunan fizikal, tetapi dari segi pembangunan masyarakatnya, modal insannya, cara pemikirannya. So all that depending on how kita, berbagai segmen dalam media ni, berbagai peranan orang dalam media, bukan hanya reporters, writer, penulis buku. Malah saya tidak juga mengenepikan peranan pembikin filem dan drama dan sebagainya. Sebab dalam setiap siaran drama TV ataupun filem ada message. So that message is information. Sejarahnya yang kita filem baru ni yang box office filem kita mengenai apa ni? Mat Kilau, bukan Mat Kilau kan? So itu sejarah, itu pun information and also education. So kadang-kadang ada juga segmen tertentu orang menggunakan media ini untuk manipulasi dan sebagainya. There's always two side of it, the positive side and negative side of it. This is where how do I say, the technology juga mencabar kita tentang perkara-perkara yang negatif. But at the same time we work try our best sedaya upaya supaya kita sebagai sebuah saluran kerajaan lebih bertanggungjawab, lebih moral. Kita ada tanggungjawab untuk menyampaikan maklumat yang tepat dan sahih. Kena dalam usaha kita untuk membina sebuah masyarakat yang berinformasi, yang terdedah kepada maklumat yang betul, yang bermaklumat, masyarakat tak kira berapa segmen dalam maklumat. Malah warga tua yang mungkin seperti ayah saya yang now banyak duduk di depan TV daripada berjalan di luar. So maklumat dia akan apa yang dia pamer daripada televisyen. Dia pun baru tahu bahawa Serena Williams dah bersara contohnya. Dia minat bola dan berita-berita. So dalam masa yang sama mungkin dia akan berada di kedai kopi di sebelah petang berkawan dengan, dan dia akan menerima maklumat daripada kawan-kawan sahabat yang dah bersara, sama ada betul atau tidak. Di sinilah kita cabarannya lah. It's not just dalam gadget, berbagai apps telah dicipta. Apa yang dicipta hari ini mungkin obsolete tomorrow, mungkin dah tak jadi barang lama. Seminggu selepas itu kena apps baru datang. So that's how I see it. Teknologi dan maklumat is becoming faster. So the evolution is so fast. That is where our challenge is. Baik Datuk, sekarang kita nak berbicara tentang hubungan media dengan kerajaan. Dari pandangan seorang wakil rakyat yang mewakili kerajaan, bagaimana media berperanan merapatkan kerjasama antara masyarakat dengan kerajaan? The government of the day tentu ada agenda dia. Selepas pilihan raya, mereka akan melaksanakan polisi dan agenda pentadbiran mereka. So dalam sebuah kerajaan kita ada dua segmen of very important people there, iaitu the agencies, iaitu jentera kerajaan, dan orang politik yang menang pilihan raya dan mereka menubuhkan kerajaan. Dan orang politik ini akan berada dalam kabinet dan mereka akan melakar dan menstrukturkan polisi dan hala tuju pembangunan sesebuah negeri. Dan pelaksanaan akan dilaksanakan oleh agensi-agensi yang kita seperti pejabat daerah, residents, DID, JKR, all these agencies will adopt the policies that drawn by sebuah kerajaan ini. Dan juga
kerajaan atau kebanyakan wakil-wakil rakyat ni, the politicians, akan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, di mana kita ada persidangan Dewan Undangan Negeri. Di situlah wakil-wakil rakyat bersidang tentang perkara yang ingin mereka lakukan, sama ada di peringkat negeri ataupun negara. Undang-undang digubarkan, dipinda dalam dan didebatkan dalam Dewan Undangan Negeri. Tidak ramai sebenarnya tahu bila seseorang wakil rakyat itu dipilih, dia akan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Berapa ramai tahu bagaimana mereka proses membuat polisi itu di Dewan. Di sinilah peranan kita untuk berkongsi suasana itu dengan masyarakat di luar sana. Dalam masa yang sama, masyarakat ada keinginan, ada keresahan, ada isu yang ingin mereka highlight to the pemimpin di atas untuk diselesaikan isu tersebut. Kadang-kadang it's not even an issue, tapi mereka ingin hal tuju. Itu dalam masyarakat kita ada segmen warga mudanya, warga pelajarnya, kaum ibunya. Kita ada masyarakat di desa dan di bandar. Kita ada warga businessman. They want to know kerajaan ini dari segi ekonomi, what is your plan? So di sinilah peranan kita. Like UKAS adalah sebuah agensi kerajaan. You have to share as much information, maklumat. Bukan hanya dalam konteks pelaksanaan. Kita bukan hanya nak cerita hal jeraya yang dah ditar. Bukan cerita hal bangunan dia 4 tingkat dah jadi 5 tingkat. But kadang-kadang warga media, sama ada di UKAS, di television, you have to be more analytical dalam membaca rancangan kerajaan. You have to, kadang-kadang cabaran kita ialah level of maklumat tu. Kadang-kadang bahasa yang digunakan dalam sesuatu penyampaian tu terlalu tinggi untuk difahami oleh sekelompok masyarakat di luar sana. So itu penting juga kita. Kadang-kadang kita cerita hal ngambil alih belon, ngambil alih hal hidrogen, cerita orang kampungnya si minat barang tu. Nya mau tahu bila jeti tempat sidak munggah ikan ya dibaiki dan dibesarkan. Sidak pun mau tahu apakah polisi kerajaan dalam memastikan warga tani dan warga nelayan diperkasakan peranan mereka. Apakah jenis bantuan yang perlu akan mereka terima. Sidak mau tahu tu dari kerajaannya. Dan kerajaan sudah tentu ada perancangannya. Kadang-kadang menteri di celah-celah ucapan mereka, menteri-menteri berkenaan, mereka akan cerita, tu inilah perancangan kami, inilah jumlah peruntukan yang telah diumumkan di Dewan Undangan Negeri dan sebagainya. Dan sekarang ini kita tanya dengan orang kampung, kita ada dengar si menteri madah macam inilah kami faham apa di padahnya. Si kami tahu apa tu, apa food basket ya, si kan nak jual bakul nak. Si kan apa agropark nak. Apa agropark ya? Agro kami tahu agro kami dah Google deh. Yang ada agropolitannya pertanian, parknya taman. Apa hal nak malah taman endah tu. Nah, this is where we seni the art of explaining to the people so that they understand. Kita madangannya is very important bahawa penggantungan makanan kita datang dari luar. So kita ingin mengurangkan penggantungan makanan daripada luar, daripada yang diimport, supaya kita pun boleh nanam juga kubis ya, boleh nanam kacang panjang ya, all this kind of things that yang kita boleh pola kita pun supaya pengaliran wang keluar dikurangkan. So di sialah penjelasan itu penting antara masyarakat dan kerajaan. Masih lagi saya berpendapat masih ada renggang di sia, masih ada miscommunications. I don't say it's a miscommunication, mungkin mispemahaman, mungkin kurang faham. Saya mengakui ada masyarakat mungkin kurang faham disebabkan bukannya kurang penjelasan daripada peringkat kerajaan. Penjelasan je banyak, tetapi mungkin tidak, you didn't hit the right target. So this is where we dalam sebuah organisasi seperti UKAS dan agensi-agensi lain, penerangan contohnya, kita ada RTM, kita ada TVS. This is where dari segi tanggungjawab etika, tanggungjawab moral sebagai pengamal media untuk kita membawa informasi ini ke masyarakat. Dan dalam masa yang sama kita bertanya juga kepada masyarakat, faham sih? So
which part kita si faham. Oh, then we realise input daripada masyarakat akan berjaya menimbulkan beberapa mungkin di peringkat kerajaan ada kekurangan dari segi pelaksanaan ada polisi sidak. Mungkin mereka terlepas pandang, bukan disengajakan. Tentang bahawa mereka, oh benar juga, sidak nelayan tu macam ni. Kita beri baja, kita beri racun. Tapi kita nolong sidak dari segi benih yang berkualiti dan contohnya dan sebagainya. So, it is a two-way thing. It must be a two-way thing. Saya rasa kerajaan tidak akan berfungsi dengan baik jika kita tidak mendapat input yang berkualiti daripada masyarakat itself. Jadi to make it short, Datuk bersetuju bahawa media Toknya merupakan komponen penting dalam pembinaan kesejahteraan dan juga pembangunan negara. Sudah tentu. You can't run away. Kita tidak boleh lari. Sebuah kerajaan tidak boleh tidak memperkasakan unit media mereka. Peranan media, peranan public relations, peranan apa-apa agensi engagement dengan masyarakat. Sebab kerajaan, mana-mana kerajaan di dunia sekalipun, di peringkat awal penubuhan sebuah kerajaan, sehinggalah penggal mereka tamat. So the whole process tu, they have to acknowledge, mesti mengakui bahawa pentingnya input daripada masyarakat tu sendiri. Sebab mereka tidak boleh mengubal satu polisi, satu perancangan pembangunan tanpa mengetahui apa yang diperlukan oleh masyarakat. So now the question will be, apa yang diperlukan oleh masyarakat sebenarnya? This is where all the agencies have to play their role, memainkan peranan mereka. Jabatan Kebajikan Masyarakat have to play. This is where the media memainkan peranan di ruang-ruang itu, untuk memberitahu kerajaan bahawa polisi kamu bagus, tapi kamu tidak inklusif dalam perkara-perkara begini. So sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, pemimpin di atas yang bertanggungjawab, kementerian bertanggungjawab, menteri yang bertanggungjawab akan mengambil perkara itu dan dibincangkan, and then you produce the best of policies dari segi pelaksanaan dan sebagainya. So this is where your questions will be, apakah media berperanan dalam membina sebuah negara atau negeri? Yes, no doubt about it. It's a very important component. It's very important. Dengan teknologi yang ada sekarang, media, bak kata premier, segala-galanya. Yes, it's ketek aja. Dia juga, Google is there. But at the same time, we have to be very careful. Ada cabarannya di situ. There's something good that we want to give. Kadang-kadang ada part hitamnya. Sama ada going out or coming in pun macam tu. This is where we have to manage dengan bijak, dengan penuh tanggungjawab dan bermoral. Terbaik, Datuk. Jadi di sini jelas peranan media itu turut menyumbang kepada kemajuan negara. Banyak lagi soalan yang nak diajukan untuk perhatian Datuk sebenarnya, tapi sebelum itu kita berehat sebentar, dan apabila kembali nanti kita akan membicarakan tentang cabaran dunia media dan maklumat.
Bertemu kembali dalam rancangan Joh Randau bersama tetamu jemputan istimewa kita Yang Berhormat Datuk Abdullah Haji Saidul, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS. Sekarang kita membicarakan tentang cabaran dunia media dan maklumat. Baik Datuk, secara ringkas, apakah cabaran yang dihadapi oleh pengamal media dan masyarakat yang berdepan pelbagai bentuk informasi melalui pelbagai platform maklumat sekarang? Sekali lagi saya terpaksa bagi sedikit cautious statement sini bahawa saya bukanlah pakar expert dalam media ni. So but then again from persepsi wakil kerajaan, so kita berkesempatan untuk bersemuka dan berbual dengan berbagai segmen warga media, pengamal media di luar sana. Sama ada mereka adalah daripada saluran perdana, sama ada mereka adalah daripada platform media digital, sama ada mereka adalah influencer, atau ada juga yang menggunakan platform Facebook untuk berkongsi dan they like to share a lot of information, things like that. So warga media ni berbagai segmen, from officials, non-officials dan juga ada kumpulan-kumpulan tertentu yang berminat menggunakan platform media untuk sebagai platform iklannya. So cabaran sebenarnya secara am saya bagi cabaran sekarang ni ialah media perdana. Semakin ramai orang dah kurang membaca berita yang dikeluarkan melalui dalam bentuk surat khabar. Saya kurang pasti, saya dimaklumkan juga bahawa penjualan majalah-majalah pun dah semakin kurang kerana it's a printed news. Sebab mereka they have handphone and then everything is there. Even the whole book is dapat dibaca melalui handphone ataupun laptop mereka. Cabaran dari segi komersialnya, mana penerbit ni ataupun pemilik pengeluar surat khabar ini, itulah cabarannya. Cost printing is becoming very expensive, harga surat kertas semakin mahal. Itu antara cabaran mereka. Harus bersaing dengan pemberita all the portal news yang menggunakan gadget-gadget, and then they work very fast. And then they have this thing called scope. Star boyak yang keluar dari parit atas jalan, terus keluar daripada terkini seekor buaya di atas jalan sedang menahan kereta Grab contoh untuk pergi ke pasar beli. So this can attract sekelompok masyarakatnya, dan mungkin warga muda belia yang minat sukan, they want to know yang terkini, siapa pemain yang akan dibuang, akan dibeli dan sebagainya. Dan arts. So cabarannya sekarang ni ialah wartawan. I prefer perkataan wartawan. Mereka adalah wartawan bertauliah, bersaing dengan wartawan yang daripada netizen. Mereka akan keluarkan satu platform mereka sendiri. So atas nama macam-macamnya lah. So semua orang pergi ke subscribe, sebabnya banyak cerita hal jenayah contohnya. Yang seorang tu banyak cerita hal fashion. Yang seorang tu mengeluarkan influencer mengeluarkan barangan terkini dari segi kosmetik. Dan orang lelaki tu mungkin barang-barang kuat semua dijualnya lah. Si tahulah apa nak. So this is the cabarannya. Dalam satu kelompok wartawan pula, mereka they are bound by laws and guidelines. Sebagai wartawan yang bertauliah, mesti berita yang benar. They cannot sensationalize it. Things like that. Tapi ada sekelompok lagi mereka seperti bebas, tidak terkait dengan apa. Tapi mereka ingin menjadi wartawan. Kadang-kadang berita mereka setengah masak tapi disensasikan lebih. So this is where the challenge amongst the pengamal media ni. Satu kelompok media
penulis politik, penulis ekonomi. They want to attract certain kelompok masyarakat di sana dengan berita mereka. This is the keadaan ekonomi sekarang ini, keadaan berita, keadaan jenayah dan sebagainya. Tapi ada satu kelompok lagi tebal dengan sensasinya because they have to menjual platform mereka supaya people the more subscriber, the more viewers, is so commercial. If you ask me the challenge, yes, that's small portion of the challenge. Sebahagian daripada cabaran-cabarannya. But there's more to it. There's more to it. Selain daripada itu juga, wartawan beritahu saya, dia adalah seorang wartawan, dia ada degree dalam kewartawanan, dan dia belajar 4 tahun, dan dia mendapat pengalaman daripada syarikat-syarikat media ini untuk menjadi seorang wartawan. Dan dia sekarang ni terpaksa bersaing dengan wartawan netizen di sana yang mungkin cara penulisan mereka berlainan. So this is where I can say a bit of conflict there. So itulah cabaran kami dalam sebagai wartawan, YB Datuk kata dia. And then on the other side, kita ada orang yang suka mensensasi kata dia say macam ni tu. So then orang si baca surat khabar, ada juga masih orang-orang lama masih minat masih membaca majalah tertentu ataupun surat khabar tertentu. Tetapi kos pengurusan sebuah media, penyaluran maklumat semakin mahal untuk sekelompok tertentu, tetapi untuk mudah untuk satu sekelompok because they only rely on the handphones and cameras, good cameras and dengan mic-nya, things like that, dengan drone sekarang ini. So itu sebahagian yang dapat saya kongsikan pandangan saya dalam waktu yang singkat. Jadi bagi Datuk, adakah perlu beberapa undang-undang itu digubal atau dipinda sudah tentu. Media is a regulated, I don't say regulated industry, sesuatu aktiviti yang dikawal selia. Kita ada undang-undang, we got Printing Act, kita ada MCMC dengan undang-undangnya, dengan also peraturan-peraturan lain. Saya yakin, and then baru-baru ini kita dengar akan dibentangkan di Parlimen tentang public speeches ataupun berita yang melibatkan 3R, iaitu royal, religions and races, have to be regulated. You mesti bertanggungjawab supaya tidak menimbulkan keresahan, buruk sangka, fitnah dan bigotry atau racism ataupun perkauman. So dalam bentuk penulisan, dan kadang-kadang penulisan ini beza antara full stop dengan koma boleh menyebabkan perkataan itu berubah maknanya. Kita juga di MCMC, whatever you posted dalam Facebook dan sebagainya, dan orang boleh membuat laporan polis jika laporan itu bersifat fitnah, boleh menjatuhkan maruah seseorang ataupun defamation dan sebagainya, atau melibatkan goodwill sebuah syarikat. Tiba-tibanya madah, jangan kau makan manok di situ, si sembelih lah, all those kind of thing, ataupun kotor di dapur. So half cook, orang ya saya ada niat nak itu bukan satu pelaporan, tapi he posted a story yang menyebabkan terjejasnya nama baik sebuah perniagaan. So all this have to be regulated. Tapi dengan perkembangan media sosial, platform yang semakin hebat sekarang ni, mesti ada undang-undang, mesti ada peraturannya supaya masyarakat lebih bertanggungjawab, lebih bermoral dalam apa yang mereka ceritakan. Kita banyak kali kita membaca sesuatu posting ataupun yang ceritanya setengah masak, tetapi persepsi masyarakat tentang berita itu lebih banyak negatif daripada positifnya. So this is where the law have to be there. Dan saya yakin MCMC dan menteri kita di federal akan melihat perkara ini, dah harus melihat perkara ini dengan lebih serius, kerana bagi saya media adalah satu senjata yang tajam yang kita tidak nampak. Kalau media disalahgunakan adalah satu bentuk jenayah yang boleh memporak-porandakan sebuah masyarakat. Timbulnya buruk sangka antara kaum, perkara yang berkaitan dengan perkauman, agama dan tertentu adalah satu perkara yang serius.
Selain daripada jenayah yang kita nampak, pengedaran dadah, kes curi dan sebagainya, rompak dan itu yang nampak. Tapi yang kita tak nampak adalah satu bentuk jenayah yang meresap dalam jiwa dan akal masyarakat, yang akannya kekal di situ dan akan menimbulkan persepsi-persepsi yang jika dibiarkan dan tidak dibetulkan, tidak diurus persepsi-persepsi ini, boleh menyebabkan prasangka. Dalam sebuah masyarakat Malaysia yang berbagai kaum dan agama, this is something that we cannot take for granted. Especially kita di Sarawak tu. Perpaduan adalah suatu aset yang penting di Sarawak. Selain daripada pembangunan fizikal dan sebagainya. This is something we must take care. Kita juga bekerjasama dengan, sentiasa akan bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan seperti PDRM, MCMC dan sebagainya. Supaya kita melihat bagaimana kita melihat orang-orang yang tidak bertanggungjawab ini haruslah diberi ataupun haruslah ada bentuk hukuman serius tentang perbuatan mereka. So, orang kata telajak perahu boleh diundur. Telajak kata dan telajak tulisnya kadang-kadang lebih bahaya daripada pedang dan senjata dan pistol. So, ya benar, saya sangat menyokong apa-apa peraturan diperkenalkan, undang-undang baru diperkenalkan selari dengan perkembangan teknologi media supaya masyarakat kawalan tentang pengedaran maklumat dan masyarakat yang suka berkongsi maklumat ini lebih dikawal selia dengan lebih tegas, kerana we cannot afford sebuah negara kucak-kacir disebabkan buruk sangka dan sebagainya. Baiklah, berkaitan dengan perkara tersebut ya Datuk, bagaimana pula dengan tanggungjawab dan peranan masyarakat dalam memastikan edaran maklumat terkawal di negara ini, seperti mana sekarang rakyat diberi kebebasan untuk bersuara? Kebebasan bersuara tu masih ada kita di Malaysia tu. Kita seadalah sampai kesekatannya terlalu ketara, terlalu merimaskan. Tentu ada undang-undang. Tetapi kalau apa yang kita lihat baru-baru ini ialah sejak akhir-akhir 10 tahun ini, sejak kita diperkenalkan dengan platform media sosial, kebebasan bersuara bukan bermakna kebebasan untuk kamu berkata sukatilah, nak tahu. Ya, pastikan lebih bertanggungjawab dalam apa yang kamu salurkan dari penulisannya. Kita tu mengurus persepsi. So it's not easy actually. Persepsi, kalaupun kita dalam dewan, dalam studio pada hari ini ada 10 orang, mungkin 10 orang akan melihat apa yang saya kata dalam persepsi yang berlainan, dalam definisi yang berlainan, dalam tafsiran yang berlainan, bergantung dengan pengalaman masing-masing. Mungkin di kalangan kita itu di studio ada warga pelajar. So mereka melihat persepsi based on pengalaman mereka sendiri di kampus. Tak, tiba-tiba keluarlah gambarnya dalam diposting oleh seorang yang dengan seorang perempuan di bawah pokok. Lalu kelahilah dengan boyfriendnya, girlfriendnya tadi. Tak, walhal that kind of small thing. So di situ juga berlaku dalam masyarakat di luar sana. Definasi tentang suatu posting, satu kata-kata. Kadang-kadang kita tu lebih cepat mulut daripada akal. So this is not easy, bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Tetapi masyarakat harus kita didik. The awareness program must be aggressive. Lebih-lebih lagi dalam keadaan tiap-tiap minggu kita dengar kes scam. Bukan jumlah yang kecil. Kumpulan-kumpulan tertentu kehilangan beratus ribu. Kadang-kadang ada juga sebuah individu kehilangan, terpaksa meminjam 1 juta lebih disebut ke scam. Saya rasa warga media harus sama-sama membantu, memikul tanggungjawab ini supaya kita bantu, bukan kita bantu kerja polis sebenarnya, dalam konteks masyarakat mengeluarkan maklumat yang sebanyak yang boleh. Amaran-amaran tentang panggilan-panggilan tertentu. Polis tidak pernah membuat siasatan melalui telefon. They will go to your house. Bank negara, lembaga hasil dalam negeri tidak pernah membuat
panggilan untuk urusan-urusan ask you to verify your handphone and things like that. So itu tanggungjawab kita bersama. We have to do as many as possible. Memberi masyarakat sekelompok ini supaya berhati-hati dengan setiap panggilan telefon, berhati-hati dengan satu-satu maklumat. Kita mengajak mereka untuk sentiasa make it kita dalam kewartawanan they have this thing called counter check. Counter maklumat itu betul ke tidak. Kalau maklumat itu hanya melibatkan 1 2 3, kita sampaikan 1 2 3, yang 4 5 6 lagi masih belum diterima dan sebagainya. So your question tadi ialah tentang apa tu? Kebebasan untuk bersuara. Kebebasan bersuara. Yes, we still masih ada. Tetapi it will be regulated. Dengan undang-undang yang baru, kita tidak ada pilihan. Kerana kita masih ada lagi segmen masyarakat yang menggunakan alasan kebebasan bersuara untuk consistently bersikap tidak bertanggungjawab, dan di situlah peranan kita untuk menyediakan peraturan dan undang-undang untuk mengawal kumpulan yang tidak bertanggungjawab ini bagi menyelamatkan majoriti yang bertanggungjawab. So the law is there. It's not an absolute freedom. It will be regulated. Okay. Baiklah, Datuk, kembali kepada UKAS. Menurut Datuk, bagaimana tahap peranan atau fungsi UKAS dalam membantu kerajaan dan masyarakat untuk memastikan usaha pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berjalan lancar serta terancang? UKAS adalah salah satu daripada agensi yang secara langsung tugas hakiki mereka ialah mengumpul sebanyak yang boleh maklumat tentang perancangan dan pelaksanaan aktiviti kerajaan. Disalur melalui your three you got bulletin UKAS dan sebagainya. Edisi UKAS pula. Sebagaimana agensi-agensi lain juga ada cara mereka sendiri. So we have a responsibility dalam UKAS ini untuk menyalurkan maklumat itu setepat yang boleh, seterang yang boleh kepada masyarakat, dan mengharapkan mereka memahami berita yang atau cerita atau yang maklumat yang dikongsikan. Ya. Kita tidak mahu, kalau boleh, kita tidak mahu UKAS hanya menyalurkan maklumat tanpa mendapat maklum balik daripada masyarakat. Kita faham si apa dicerita kami orang tu. Nah, empat ni kita si faham. So we try to make them understand. Sometimes we appreciate the feedback. So warga UKAS berada di setiap daerah dan bahagian, menyalurkan berita ke sini. Dalam masa yang sama, UKAS juga menyalurkan isu keresahan, aduan daripada masyarakat. So this is very important. So that UKAS juga menyalurkan maklumat ini kepada agensi yang berkaitan bahawa di kawasan ini ada isu ini, keresahan dan masalah ini. Agensi itu akan pergi ke kementerian untuk menteri berkenaan ataupun ke pengarah agensi, head of agensi itu cepat mengambil perhatian dan tindakan yang sewajarnya. So I think UKAS have a role to play there. We may not be able to cover all, but we try our best. Saya harap UKAS akan lebih agresif, lebih kreatif dalam penyampaian maklumat, bukan hanya melalui percakapan, kadang-kadang melalui poster, melalui engagement dengan masyarakat. Kita pergi mula program and then we talk with them. Kita dengar keluhan mereka. So it's not just one way thing. Kadang-kadang most important juga ialah input daripada masyarakat. So I think UKAS have a big role there. I think after 5 years, selepas menyambut anniversary yang kelima baru ini, I think we are going on the right track. And I hope everybody understand their role di situ. Dan peranan masing-masing. Sebab dalam sebuah struktur aktiviti penyaluran maklumat, kita ada penulis, kita ada pembaca, kita ada pemerhati, kita ada analis, kita ada cameraman, kita ada studio dan berbagai. So if we work together and understand our mission and visions, what we plan to do, and then insyaAllah saya rasa UKAS will be able to play the role well especially dalam konteks Sarawak. So it's like UKAS becomes the bridge that connects the rakyat and also with the government agencies and Yes, true. our leaders. The bridge
ini jambatan tu. It's not about us only. It's not a one-way bridge between the government and the society dengan masyarakat. So the bridge can be in various form. It can be, sebab saya kata tadi, ini adalah salah satu that small bridge, that small jalannya. Dan banyak lagi jalan-jalan lain, it's a two both ways, antara masyarakat dengan kerajaan, dengan agensi-agensi yang berkaitan. It's not easy, tetapi we try to work out towards that. Kita cuba merapatkan masyarakat dalam, masyarakat ni banyak kelompok dan selera mereka. Dan dalam kerajaan banyak agensi dan polisinya. So this is where dalam badan saya bergerak dan bercakap ini disebabkan oleh saluran darah yang itu berkait-kait dalam peranan paru-paru saya, peranan jantung saya, peranan perut saya, mulut. You have brain there, I don't know, I'm not a doctor, but I believe it's not. Pendek kata, we have to act in concert yang panggil. Dalam act in concert ni, dalam bahasa Malaysia-nya, dalam seperti sebuah orkestra, untuk mempersembahkan sebuah nyanyian ataupun persembahan, kumpulan stringnya harus sama konsensus dengan pemain bass, pemain drum. So if you act in concert, senada seiramanya, so hasilnya akan terbaik. Betul. Harmoni, Dan kami sememangnya warga Kerja UKAS, Datuk, sentiasa berusaha dan juga committed untuk melaksanakan tugas kami serta memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat Sarawak dan juga Bumi Kenyalang ini, insya-Allah. Demikian tadi kupasan topik berkenaan dengan media, komunikasi dan juga penerangan dalam rancangan Jurandau edisi yang pertama ini bersama tetamu undangan yang berhormat Datuk Abdullah bin Haji Saidul. Dan untuk segmen yang terakhir, kita akan mendapatkan juga penjelasan maupun jawapan daripada tetamu istimewa kita pada hari ini berdasarkan soalan terus daripada rakyat. Ya, betul. Kita belum habis lagi. Dalam segmen ini, yang terakhir, kita telah dapatkan dua soalan yang dikemukakan oleh rakyat sendiri atau biasanya kita panggil netizen, Datuk, menerusi media sosial UKAS untuk perhatian Datuk. Dan soalan pertama, adakah Datuk bersetuju bahawa wakil rakyat melalui pusat khidmat masing-masing harus lebih aktif berkongsi maklumat tentang perkembangan, isu-isu maupun kerja yang berlaku di kawasan mereka melalui media sosial, contohnya Facebook? Saya sangat-sangat bersetuju. Wakil rakyat, once you are elected, kamu menjadi wakil rakyat. Dan menjadi wakil rakyat dalam era digital, semakin, kerja wakil rakyat itu semakin harus telus, makin diperhati. So, kalau wakil rakyat yang madahnya di kawasan tengah Mount Nanggajaraya dalam Facebooknya posting, tapi dalam pukul 11 tengah lepak di coffee house di somewhere hotelnya, ada orang all handphone ada kamera. Dan tiba-tiba ada komen dia pula, ni adanya di kawasannya, kita tengah lepak main pool apa semua sana. So, wakil rakyat, penjawat awam, orang yang berada di peringkat itu semakin diperlukan untuk lebih aktif dalam media sosial, Facebook dan sebagainya, untuk memberi penjelasan tentang gerak kerja mereka, tentang isu yang perlu mereka ambil perhatian dan tindakan.
perkongsian melalui Facebook, Instagram ataupun sikit-sikit apa tu? Twitter ataupun sekarang dah ada wakil rakyat yang TikTok. aktif dalam TikTok. So I think wakil rakyat sekarang tidak boleh tidak untuk terlibat dalam dalam peranan mereka dalam media sosial. They have to be there. Kalau tidak, orang kawasan akan tertanya-tanya kenapa wakil rakyat kami agak ketinggalan dalam dia. So moving forward, these are the kind of medium yang boleh wakil rakyat gunakan untuk bukan hanya to publicize what they are doing. Di situ juga mereka boleh address isu yang menjadi keresahan. Kadang-kadang ada berita mengatakan wakil rakyat tu jeraya lagi berlubang-lubangnya, lalu saya ada, then probably you can say yes, wakil rakyat tu harus berani secepat yang mungkin melalui media sosial ataupun melalui perjumpaan dengan masyarakat di kawasan tertentu untuk berterus terang, untuk berani bahawa memang betul jeraya sementara waktu masih lagi masih sakit berlubang dan rosak. Tapi untuk makluman, pada tarikh ini saya telah menyalurkan permohonan saya dan telah dilulus oleh kerajaan dan sekarang ini peruntukan itu akan dilaksanakan oleh agensi ini yang sekarang ini dalam proses menyediakan technical drawing dan spesifikasi, dan insya-Allah jika tiada halangan kontraktor akan dilantik pada tarikh ini dan pelaksanaan yang akan mengambil masa 9 bulan, 10 bulan. Dan seperti di kawasan saya ada 2 jambatan di Pulau Buit akan mengambil masa dalam setahun lebih lagi akan siap. Jadi orang akan anggap nendak ke 10 tahun ni saya nak dapat apa-apa pun orang akan ambil gambar. So we have no choice. So wakil rakyat sekarang they have no choice. You have to be there in the media social. Your relationship dengan masyarakat yang kamu wakili semakin rapat dalam konteks inputnya, both side, perbuatan kamu, tingkah laku kamu dan sebagainya. So it's becoming very transparent, and then we have to be always on our toe. Walaupun kadang-kadang dalam Facebook kelakar macam Ustaz muka sweetnya nak yalah nak, tapi di belakang kamera kelak ada orang lain ngambil sedarnya macam ya depan TV kau main lagi nak macam Ustaz kelakar. Belakangnya bolah juga nyetuk adu, something like that lah. So again, wakil rakyat bukan hanya wakil rakyat tetapi juga agensi-agensi juga. Untuk makluman kita semua, untuk menjawab soalan tersebut, saya ingin kongsi di Sarawak tu ada menteri-menteri buka WhatsApp group. Saya beri contoh menteri utility kita, Datuk Julai, yang buka sikit WhatsApp group ya, hal electricity je. Beratus orang dalamnya, semua wakil rakyat dalamnya, semua head of agency semua dalamnya, semua ada dalamnya. So kata saya pun ada dalam. Katalah orang dari kawasan saya, ketua masyarakatnya nunjukkan bahawa kena saya dah 3 hari telefon di kampung-kampung tu saya ada talian. So kami terus post di situ dan menteri sendiri akan mengarahkan orang-orang tertentu untuk melihat. And then terusnya kongsi gambar. Ada berlaku vandalization. So saya terus berkongsi dengan saya pun orang kawasan, ketua masyarakat saya ada sikit WhatsApp group, ketua pemuda WhatsApp group. So terus kongsi. Yang 3 hari kita ada line sebab ada berlaku vandalize, ada orang curi kabel di situ. That is how it work. Tu saya rasa saya harus memberi penghargaan kepada menteri-menteri tertentu, kementerian-kementerian tertentu yang mengambil inisiatif dan berani sekali untuk buka WhatsApp group ya. So this is one of the thing. Kalau ada yang ingin bertanya, how do we manage isu cepat? So I think saya yakin semua kementerian nanti akan ada penggunaan media sosial seperti begini untuk mengurus isu di kawasan. Dan input begini begitu cepat. Things like that. It's good actually. So that we can't run away from this technology. Okay. Soalan yang kedua ini ada kaitan juga mungkin sudah ini soalan ada daripada netizen. Dari netizen juga. Soalannya berbunyi begini, bolehkah Datuk kongsikan maklumat bagaimana wakil rakyat atau kementerian dan agensi menerima maklumat tentang pelbagai isu atau aduan rakyat di kebanyakan kawasan di Sarawak ini?
Tu dah saya ada kongsi sikit tadi. Tetapi untuk sekali lagi saya ingin kongsi Yang Amat Berhormat Premier dalam banyak mesyuarat, bukan sejaknya jadi Ketua Menteri, now Premier tu 2017, nya menggalakkan semua wakil rakyat mesti ada Facebook. And then mun boleh Facebook ya atas namanya pun. Jangan di wakil rakyatnya ringkasnya nama nama Putra Yala, nama samaran. No, you must be brave enough to have at least a Facebook. Ya seruannya. So saya rasa di luar sana cek sama ada wakil rakyat kamu sedia ada Facebook ya. Memang kita galakkan. Antara inisiatif kami dulu yang pernah kami buat 3-4 tahun yang lepas sebelum COVID pun ialah kita mengadakan satu program what they call it, media training program ataupun media workshop di mana setiap adun melalui pusat khidmat, adun dan ahli parlimen mesti menghantar 2 orang wakil daripada setiap pusat khidmat untuk digadakan satu workshop. Kita mengadakan workshop ni saya rasa di Kuching, di Sibu, di Miri, di Bintulu. Semua wakil rakyat mesti datang. Dalam workshop ini wakil daripada pusat khidmat adun atau ahli parlimen akan diberi khusus tentang cara mengambil kamera yang baik betul. Jangannya asyik-asyik suruh YB ya tunjuk parit, nak parit sumbat ya tunjuk ambil gambar. And then thumb up freestyle lah tak. So it cannot be too cliche. Jangan hanya mempromosikan YB ya asyik-asyik. Memang ada YB dapat gelaran YB yang suka tunjuk parit. Tak. So jangan sampai begitulah. Tujuannya kita pusat khidmat ya, wakil medianya ataupun pembantu medianya mesti tahu ambil gambar, how to post it, edit video kan, small video, dan cara penulisan. Dan cepatnya mesti wakil media dia dilatih menulis laporan ringkas. Pada hari ini 8 bulan Ogos di tempat ini dan ini yang datang ialah wakil rakyat, ketua masyarakat tu, agensi ini pada hari ini lawatan tapak oleh wakil rakyat ini bersama wakil daripada JKR atau pejabat daerah untuk melihat jambatan yang roboh ya. So dan antara tindakan yang diambil dalam mesyuarat ringkas di pondok yang hampir roboh tu ialah peruntukan MRP akan disalurkan. Dia telah diluluskan sebanyak 50,000 1,000. So you kongsikan dia maklumat secepat yang mungkin. So inilah yang kita mahukan setiap wakil rakyat. Peranan pembantu media di setiap pusat khidmat. Now, soalannya kepada saya, berjayakah hasil? Itu something yang saya tak boleh nak. Ada wakil rakyat yang pusat khidmat mereka dan pembantu media mereka sangat efisien. Sangat efisien. So they share with the reporter dan sebagainya. Dan ada dalam pusat khidmat mereka memang ada yang pandai story IG, Instagram, Facebook, and then WhatsApp group dan sebagainya. Ada juga, saya mengaku, memang ada juga yang wakil rakyat kita, part media tu kurang sikit. Saya mengaku. Tetapi saya rasa jika mereka abaikan aspek menggunakan media sosial dalam perkhidmatan mereka, so if you ignore that, not only you lose dari segi political mileage, mungkin populariti anda akan terjejas jugalah. Baiklah Datuk, kita ada masa untuk satu lagi soalan dari netizen dan ini soalan dari seorang pelajar institusi pengajian tinggi tentang infrastruktur dan usaha dalam penyaluran maklumat kerana sekarang ini infrastruktur seperti telekomunikasi amat penting dalam penyaluran maklumat juga untuk mereka yang sedang mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi. Jadi apakah usaha kerajaan untuk membantu dalam usaha ini? Dalam banyak-banyak perkara yang kita bincang tentang media ni tadi. So ini adalah soalan yang paling kritikal sebenarnya. Dalam penyaluran media, kita bercakap tentang gadget dan sebagainya. At the end of the day is the infrastruktur telekomunikasi. So kerajaan negeri mengumumkan digital economy, is perkataan digital di situ. So this digitalized things involve telecommunications. Salah satu daripada infrastruktur yang penting
supaya telefon kita ada bar dan sebagainya. So berfungsi lah, berfungsi. If there is no telecommunications, sistem telekomunikasi, then bagaimana maklumat disalurkan? Bagaimanakah rancangan kita hari ini akan disaksi di Facebook di sebuah kawasan yang begitu hulu di sana kan? So benar, this is very critical question. This is very important questions. Kerajaan negeri membelanjakan berbilion sejak diumumkan digital economy. We have spent no less than $1 billion plus untuk memastikan di seluruh negeri bumi Kenyalang, terutama sekali di kawasan pedalaman, dibina menara telekomunikasi. Dan kita merayu kepada MC-MC juga mengeluarkan peruntukan untuk menyediakan sistem telekomunikasi. Kita dengar kita ada 3G, we are going to 4G, now we're going to 5G. Dan semua ini bergantung dengan kerjasama kita dengan syarikat telco. You know, all the telco company, I don't have to mention their name, ada yang sudi menggunakan tower kita di luar bandar, dipasang di Sia. And then sistem internetnya very important, especially tadi seorang daripada mewakili seorang pelajar universiti. Saya yakin dia mewakili suara kebanyakan pelajar-pelajar, sahabat-sahabat pelajar mereka, adik-adik mereka di sekolah di luar bandar yang juga ingin menggunakan laptop dan komputer untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya. Dan sistem pembelajaran sekarang ni banyak menggunakan internet. So, I believe it's a very important question because I think usaha kita dalam telekomunikasi ini, dalam penyebaran media ini is for them. Mereka adalah generasi yang akan datang yang akan mewarisi teknologi-teknologi ini semua dalam sistem pentadbirannya, sistem sosioekonominya dan sebagainya. So again, I said this is a very good question. Yes, we work very hard to build all this infrastructure. You boleh Google banyak speech yang Muhammad Premier dalam memastikan infrastruktur telekomunikasi, digital ni ataupun Wi-Fi dan sebagainya disediakan dengan secepat yang mungkin. I heard that almost every 4 months, 3 months, yang Muhammad Premier akan, sebab itulah kita menubuhkan SDEC, sebab itulah kita ada SMG, Sarawak Media Group, SMA, Sarawak Media Authority. So this, and then kita ada tabung ekonomi gagasan Sarawak Tegas, where we come up dengan all those dengan startup. So, very true, we are going towards that. That is a very important component dalam penyaliran maklumat dan media. Baiklah, masa mencumburi kita ya, Lia. Kita sudah berada di penghujung bual bicara kita dan pastinya semua yang telah diperjelas dan disampaikan oleh Yang Berhormat Dato' Abdullah Saidul tadi menjawab segala pertanyaan, harapannya lah begitu, yang menjadi persoalan sebelum ini dan seterusnya menambahkan lagi pengetahuan serta informasi untuk kita semua. Baik, sehingga kita berjumpa lagi dalam edisi yang akan datang di mana kita turut akan mengupas topik semasa yang lain. Saya Lia Amira dan saya Sofia Jenang. Salam UKAS, saluran informasi rakyat. Assalamualaikum.